Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita dalam satu majlis bersama Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fazil hafizahullah berkenaan atas program Tafakkur Ibrah Hadis pada tahun 2021. Untuk siri yang kedua. Siri yang pertama kita bersama Ustaz Syahri iaitu Tafakkur Ibrah daripada Suratul Isra, iaitu bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Jadi pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz untuk membicarakan hadis-hadis hukum berkenaan puasa kita yang makin mendekat ini, iaitu bermulanya Ramadan pada hari Isnin Allah. Dan sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, elok kiranya saya memperkenalkan serba sedikit biografi Al-Fadhil Ustaz. Dilahirkan pada bulan Februari di Al-Ustaz Kedah. Latar belakang pendidikan Al-Fadhil Ustaz ialah ijazah sarjana muda syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Mesir, kemudian ijazah ilmiah untuk menyampaikan kitab-kitab fiqh. Antara pencapaian ataupun anugerah Al-Fadhil Ustaz ialah sijil kemahiran fatwa di Darul Ifta Mesir, panel pakar akidah Jabatan Agama, panel penggubah silibus kitab Turath, aktif menyampaikan ceramah di televisyen dan radio serta merupakan kolumnis majalah Solusi dan Al-Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kita punya perkongsian pada hari ini, khususnya berkenaan puasa daripada hadis-hadis hukum, agar kita semua dapat memahami hadis-hadis ini dengan lebih terperinci dan lebih mendalam berkenaan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini merupakan satu kepentingan kita untuk memahami hadis-hadis hukum ini daripada orang yang berautoriti dalam menyampaikan kita punya perkongsian pada malam ini. Fal yatafaddal ma'jura masbuqan birtahib. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Moderator Ustaz Luqman, seterusnya kepada warga UTM, organizer program, para peserta, para pelajar, para asatizah, anjuran bahagian masjid dan penerbitan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi kepada Ustaz Ashraf juga tidak ketinggalan saya ucap terima kasih kerana sudi menjemput saya. Dan sebelum itu saya mohon maaf agak kalut sikit sebab diuji dengan beberapa perkara. Jadi wife saya pun baru bersalin, jadi saya tak dapat bersedia dalam keadaan yang lengkap. Ini pun saya baru sampai daripada hospital, jadi saya tak sanggup nak batalkan program kerana dah buat agreement dengan Ustaz Ashraf dah. Jadi kita pun dah letak dalam jadual. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita semualah. Jadi kita baca kitab Bulughul Maram. Kita tahu Bulughul Maram adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis hukum oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah Asy-Syafi'i. So kita akan mulakan beberapa hadis sampailah waktu 9 berapa. Moderator boleh buka soalan dan kita akan soal jawab lah, sebab ada beberapa perkara hadis yang kita baca tetapi tak dapat kita laksanakan kerana kita dunia falak.
So kita baca dengan hadis pertama, wa bisanadin muttasilin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ay la tataqaddamu. Ada ta yang dibuang sebab dia tawali, ya, dihazaf kerana untuk ringan. Ramadana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jadi jangan mendahulukan Ramadan dengan satu puasa atau dua puasa, melainkan yang biasa puasa lah. Dia puasa biasa, puasa sunat, kebetulan pada hari tersebut Isnin atau Khamis dia teruskan puasanya. Muttafaqun alaih, maksudnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbahasan ini kerana ulama menyatakan kita target nak puasa Ramadan. So kalau kita puasa sebelum Ramadan, kemungkinan tenaga kita kurang ada. Dia macam hari Jumaat lah, makruh kita berpuasa dan sebagainya. Jadi bila kita ada hari yang sangat agung, syariat ini mengutamakan benda yang lebih aula. Bila benda yang lebih aula itu puasa Ramadan, dia larang kita puasa sebelum ataupun 2 hari sebab waktu itu akan menyebabkan tenaga kita itu akan berkurangan. Ataupun dia dia waktu-waktu tersebut akan mengalami yaumasyak. So kita tidak mahu begitu. So syariat dengan sifat yusrun dia, sifat kemudahan dan fasilitinya, dia ingin kita memfokuskan puasa yang penting. Bila kita timbul yaumasyak, tidak dibolehkan kita berpuasa kerana maklumat tidak tepat. Al-hukmu la yubna 'ala syak. Hukum tidak terbina di atas syak. Jelas tak? Jadi di sini larangan ini sebagian ulama menyatakan makruh, sebagian ulama menyatakan haram. Tapi kita yang rajah kita tak bagilah. Ya. Kerana dia akan mengganggu puasa utama kita. Sebab itu kita melihat konsep yang sama, orang yang berada di padang Arafah tak disunatkan berpuasa. Alhamdulillah, jelas. Okey, jelas. Alhamdulillah. Dengar jelas. Kita tengok ini walaupun kita cerita pasal puasa tapi dia masuk dalam semua bab yang penting tak digalakkan berpuasa. Hari Jumaat tak digalakkan, Yaum Arafah tak digalakkan. Kerana itu waktu-waktu yang penting kita berdoa dan kita menunaikan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hadis yang pertama. Wa an Ammar bin Yasir qala radhiyallahu ta'ala anhu qala man shawma yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Ai ta'liqan tanpa sanad, hadis muallaq. Kita tahu Bukhari ni ada juz'ain musnad dan juz'ain muallaqat, ya. Itu dalam Bukhari. Wa wasalahu al-khamsah dan disambung oleh kitab yang lain, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Wa sahih Ibnu Khuzaimah, ada 4 jilid kitab Ibnu Khuzaimah, kitab yang sangat baik, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. So kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ni satu fiqh, mereka ni kedua adalah Syafi'i rahimahullah, mazhab Syafi'i, ya. Dan kalau orang yang nak mendalami ahkam atau fiqh hadis, saya juga elok beli kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Sangat bagus di samping kita belajar Sahih Bukhari. Sebenarnya dalam ilmu hadis ni lautan ilmu yang tidak terhingga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita cinta belajar hadis. Itu satu nikmat yang besar. Saya sampai sekarang ni tak pernah jemu belajar ilmu hadis. Daripada saya belajar Bukhari pada form 6 sampai sekarang ni, kerinduan ataupun minat kepada ilmu hadis tidak pernah habis. Kerana lautan, terlampau luas ilmu ini, ya, termasuk dalam ilmu rijalnya, fiqhnya. Jadi sahabat-sahabat yang masih muda, belasan umur, 20 tahun dan sebagainya, dalami ilmu hadis. Kerana tidak akan rugi kita belajar ilmu ini. So siapa yang berpuasa pada hari Syak? Apa itu hari Syak? Hari Syak ni adalah hari yang tak disangka-sangka anak bulan ada. Maknanya tiba-tiba orang kata ada anak bulan, waktu gelap. So orang syak betul tak betul? Tapi ini berlaku di zaman dulu, zaman yang tidak ada ilmu falak, zaman yang tidak ada kerajaan sistem macam kita sekarang ni. Kita ada yang dipanggil pengumuman raja-raja, sistem dah berubah. Cuma ini sejarah. Dan mungkin berlaku dalam tempat-tempat yang tidak ada sistem yang canggih macam kita. Kemudian tidak menggunakan ilmu falak. Mereka melihat kepada wujudnya Yaum Syak. Kita sekarang ni dah tak ada Yaum Syak dah. Jadi bila ada hari keraguan, hari ke-29 itu, esok yang ke-30 nak kata hari Ramadan ke ataupun Syaban yang ke-30. Ada orang bagi tahu. Dan kita yakin dengan dia. Tapi falak, dari segi falak, bukan mustahil, sukar untuk kita katakan berlakunya nampak anak bulan. So, ini dinamakan Yaum Syak. Jadi dia telah mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asar di sini
secara zahirnya kita nampak berdosa lah, berdosa. Sebab kalimah isyan. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia adalah makruh. Jelas Hadis yang ketiga, Wan Ibn Umar radhiyallahu taala anhu qala, ini kaedah untuk pengisbatan Ramadan. Kaifa nuthbitu Ramadan, macam mana kita nak mengisbatkan Ramadan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Ibnu Umar Nabi wafat dalam keadaan dia masih remaja, tapi dia menghafal hadis, dia seorang yang sangat alim, dia sebagai seorang yang sangat wara'. Saya berhenti saat ada majlis saat sekejap aja. Minta maaf gangguan. Okey, ini hadis sangat menarik. Yaqulu idza ra'aitumuhu ay idza ra'aitumul hilal fasumu. Ini kaedah kita. Bila kamu nampak, ra'a di sini bukan setakat nampak, yakin sama ada kita sendiri nampak ataupun ada penyaksi yang bagi nampak. Macam sekarang ni di Malaysia siapa yang pegang? Majlis Fatwa. So dia panggil apa, gerak kerja ilmu falak ni di bawah peruntukan ataupun dia punya di bawah bidang mufti-mufti setiap negeri. Lepas tu setiap negeri mufti menguasai dalam bidang falak dan juga dalam bidang-bidang apa ni lah, wakaf dan seumpama dengan dia, zakat. So di antara bidang kuasa mufti ialah anak bulan. Sebab tu kita tengok semua negeri mufti yang tengok dan dia yang iklankan. Fasumu, adalah kamu berpuasa Ramadan, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kamu nampak anak bulan, raya juga. So anak bulan digunakan untuk raya, kemudian untuk nazar, kemudian untuk i'tikaf, kemudian untuk apa nama dia, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan anak bulan. Kemudian apa dia, kalau raya pun kena buka puasa, kena raya. Baik, permasalahan dia kalau seseorang tersebut dia puasa 28 hari, kemudian dia bermusafir safara kepada satu tempat, yang mana tempat itu dia, misalnya kita 28 hari, esok saya pergi ke Thailand ataupun saya pergi ke apa nama dia, Australia, mereka menyambut hari raya. Apa yang patut saya buat? Ayyada ma'ahum fa yaqdi yawman akhar. Jadi kalau saya 28 hari pergi ke Australia lepas raya, saya buka puasa raya bersama dengan mereka dan qada pada hari-hari yang akan datang. Ini merupakan satu manhaj untuk kita menghormati. Mana biar kita menghormati satu kaum yang telah sudah tamat menyambut hari Ramadan dan mereka menyambut hari raya. Jadi sebab Nabi pun kata bila tengok anak bulan maka bukalah dan kita akan qada pada hari-hari yang berikutnya pada bila-bila masa saja. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. So jelas permasalahan dia. Berlainan pula kita dah habis, kita dah raya, kemudian patutnya kita raya hari ini, kita pergi musafir, kita pergi tempat orang yang berpuasa, kita imsak. Walaupun kita boleh makan tapi kita imsak ihtiraman untuk mengelak daripada ditohmah oleh orang masyarakat kampung. Apa tak puasa ni pergi raya awal. So itu di antara sebahagian hukum yang kita boleh hurai daripada hadis ini. Fa in ghumma alaikum, kalau tak nampak anak bulan faqduru lahu, kira bagi cukup 30 hari, ataupun hadis yang lain sebut fa akbilu lahu iddati iddat salasina Sya'ban, sempurnakan 30 Sya'ban. Hadis yang sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Okey, seterusnya kita baca 4 hadis ni, alhamdulillah. Wali muslimin fa in ughmiya. Jadi ada dua bacaan, ghummiya alaikum, ughmiya alaikum, ditutup. Sebab tu orang yang koma dipanggil mughma alaih. Mana akal dia ditutup. Mughma alaihil aql. Kalau tak nampak anak bulan, faqduru lahu 30 Sya'ban. Ada riwayat Bukhari, walil Bukhari fa akmilul iddah 30, jadi badal. Baik, walau jadi badil ijtimal 30 yauman. Walahu ay walil Bukhari fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fa akmilu iddatan Sya'ban 30, sempurnakan 30 Sya'ban. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala tara an-nasu hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Ibnu Umar juga dalam puasa ni banyak riwayat Ibnu Umar. Memang kalau kita baca mana kita kutub sita, perawi daripada puasa ni banyak daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam peperangan kita tengok ada perawi-perawi yang lain seperti mana ada Aisyah, ada Sayyidina Ali, ada Umar dan sebagainya. Itu kita akan tengok dalam setiap kes ni ada orang dia, ada ahli dia.
Orang ramai mencari anak bulan, maka aku beritahu Rasulullah, aku nampak anak bulan, maka Nabi pun berpuasa dan mengarahkan orang lain berpuasa dengan puasanya. Wa amaran nasi bisiyam. Ini arahan pemerintah, bukan setakat arahan seorang Nabi, tapi arahan seorang pemerintah untuk berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim. So ini ditasahkan oleh Ibnu Hibban Al-Hakim, dan hadis ini paling kurang pun dia adalah hasan. Paling kurang dia adalah hasan dan makbul di sisi para ulama. Baik, kalau tengok di bawah ni wa akhir Tabarani dia kata apa? Al-Bukhari. Jadi hadis ni kuat lah. Hadis ni kuat. Seterusnya, وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقالوا أتشهد أن لا إله إلا الله. Ini kaifiatul adab, macam mana kita nak beritahu kepada pemerintah saya nampak nak bulan, cara kita nak declaration, begitu. Qala na'am, qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala na'am, qala fa'adzin fin nas ya Bilal an yasumu ghadan, rawahu al-khamsah wa sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban wa rajahu an-Nasa'i wa irsalahu. Ada yang kata hadis ini mursal. Baik. Jadi dia kata apa? Seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku melihat anak bulan. Nabi kata, Nabi bukan ragu tapi ini tariqah. Nabi ajar tariqah isbat, macam kita nak membuktikan dia tu betul-betul tengok. So ini tidak ada alaqah sahabat tidak adil. Tak, sahabat semua adil, cuma Nabi nak ajak prosedur untuk pembuktian di mahkamah ataupun dipanggil syahadah hisbah. Ini penyaksian ini bukan penyaksian jenayah, penyaksian hisbah daripada orang yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan, menjaga keselamatan negara dan juga menjaga ibadat sebuah masyarakat. Jadi dia bertanya lagi, na'am. Nabi bertanya lagi, adakah kamu mengaku Nabi Muhammad SAW itu Nabi? Qala na'am, qala, beritahu wahai Bilal kepada orang ramai esok berpuasa. Ini arahan pemerintah. Baik. Kalau kita arah tak boleh, kena pemerintah yang arahkan. Wa an Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajipan kita niat. So selesai bab isbat hilal, isbat bulan Ramadan, kita nak tengok kepada rukun yang pertama di dalam dia puasa. So kita ada, sebelum ada baca di sini, nak terangkan di sana ada tiga perkara yang penting. Syurutu wujubi siyam, syurutu sihhati siyam, arkanus siyam. Boleh dapat tak? Siapa boleh catat? Boleh catat tak? Boleh tulis. Kita nak bincang tentang syurutu wujubi siyam, syurutu sihhati siyam, arkanus siyam. Okay, semua tak respon Ada boleh catat tak? Boleh catat tak? Catat untuk yang apa tadi saya cakap tadi? Kena type Ustaz dapat istifadah. Syurut wujubi siyam, syurut sihhati siyam, syurut kemudian yang ketiga arkanus siyam. Jadi dia dapat faedah yang banyaklah dalam kelas kita ni kan. Kita mulakan dengan syurutus siyam Ustaz. Wajib siam. Syurut wujub siyam. Syarat kewajipan puasa. Syurutus siyam lagi? Syurut wujub. Tulis tambah syarat wajib. Syarat wajib siam. Kat tengah-tengah tu, ya. Okey. Yang kedua syurut sihhat siyam, syarat sah puasa.
Yang ketiga, rukun-rukun puasa. Arkan siap. Yang ketiga apa? Wujubus siam. Arkan siap. Arkanus siam. Baik. Ba'din. Okey. So sebelum kita bincang pasal niat tadi, hadis itu, saya nak terangkan syarat wajib siam ada 4. Yang pertama Islam. Maksudnya orang kafir tak boleh tak sah lah puasa, tak wajib puasa. Yang kedua al-bulugh, baligh. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Okey, dah ada Islam. Yang ketiga iaitu yang dipanggil sebagai bersih. Syarat wajib iaitu yang disebut sebagai bersih daripada haid dan nifas. Ya. Bersih daripada Haid dan nifas. So, apa beza syarat sah dengan wajib? Beza dia syarat wajib ni kadang-kadang sah tapi tak wajib puasa. Macam orang yang baligh. Okey, dia wajib tapi budak-budak, dia tak wajib puasa tapi sah. Macam sembahyang, dia ada syarat wajib, syarat sah. Manakala budak-budak puasa, sah tak sah? Sah. Tapi wajib tak puasa? Tak wajib. So kita nak bahas, fahami di antara apa beza syarat wajib puasa dengan syarat sah puasa. Sah puasa pun sama. Islam, baligh, akal, bersih daripada nifas. Kemudian tu, waktu memang menerima berpuasa. Itu syarat sah. Yang keempat tu, yang sama aja. Okey, betul yang keempat tu dipanggil apa? Waktu boleh berpuasa. Makna dia apa? Kalau hari raya tak boleh puasa. Walaupun nampak. So kita tengok di sini syarat sah puasa. Rukun-rukun puasa iaitu yang pertama an-niyah. Ini kita nak bincang ni. Kemudian yang kedua al-imsak. apa? Menahan makan dan minum sampailah waktu maghrib. Daripada subuh sampai waktu maghrib. 2 rukun dia. Okey. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua. Menahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Rukun yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara membatalkan. Boleh tulis. Okey. Niat, kita sama baca hadis. Apa yang kita nak tahu dalam hadis, kita baca hadis balik. Yang penting dah faham dah kerangka macam kita nak bincang pasal puasa. Okey. Kita sama hadis. Wa'an Hafsah. Kita tahu Hafsah siapa dia? Isteri Rasulullah. Anak kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ummul Mukminin 'anil Nabi radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu rawal khamsah wa mal at-Tirmizi wa Nasa'i ila tarjihi wa fiqhi wa waqfihi. Maksud waqari hadis mauquf bukan hadis musnad. Wa sahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban, tapi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban kata sampai kepada Rasulullah SAW. Walidara baca walidara Qutni menyatakan hadis la siyama liman lam yafridhu minal laili. So apa maksud dia? Siapa yang tidak niat puasa di waktu malam sebelum fajar, maka puasa tidak sah. Fala siyama lahu. Maka ulama bahas apa maksud tabi'id? Tabi ini iqa'un niyati lailan. Kita mesti wajib niat pada waktu malam. Bila waktu malam bermula? Waktu maghrib. Sampai bila? Sampai sebelum fajar. Nah, persoalannya, boleh tak kita niat waktu maghrib? Adakah kena mengulang balik bila tengah malam? Tak wajib mengulang, cuma sunat sahaja. Makna dia waktu sahur bermula 1 pagi. Tapi waktu niat bermula bila? Waktu maghrib. So kalau dia bangun tidur pukul 3 pagi, dia kena ulang niat tak? Tak perlu, cuma sunat saja, khuruj minal khilaf. Dan yang menarik, makan, puasa, berjima, tidur, apa semua tidak membatalkan niat puasa kita. Dan satu saja yang membatalkan niat kita adalah murtad. Wala'iyadzabillah. Murtad membatalkan apa? Niat berpuasa. Yang lain tidak batal.
Okey, jelas tak jelas? Jelas, alhamdulillah. Ada respon, tolak sikit ada respon kan? Tidak sah berpuasa mereka yang tidak niat di waktu malam. So mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini mewajibkan niat di waktu malam dan setiap hari. Okey. Sebab puasa berulang-ulang. Cuma mazhab Maliki kata tidak mengapa niat puasa sebulan. Bila niat puasa sebulan, tidak mengapa untuk apa nama dia, kita cover sebulan. Okey, tapi ala kulli hal khuruj minal khilafi mustahab. Biar kita niat setiap hari itu lebih baik. Kenapa? Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Kalau kita lebih banyak perbuatan kita, lebih banyak pahala kita. Okey, jelas? Teruskan hadis terusnya. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala 'ala an-nabi alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Satu ketika Nabi berjumpa dengan aku. Ini puasa sunat, niat puasa sunat. Jadi dia cuba bawa kepada kita, di sana ada beza di antara niat puasa wajib yang perlu pada waktu malam dan puasa sunat boleh sebelum zuhur. Faqala hal 'indakum syai'un, ada makanan tak? Itu ada. Tak ada tak apa. Qulna la, qala fa inni idzan shaimun. Maka aku sekarang ni berpuasa, niat berpuasa. So kalimah idzan itu menunjukkan refer kepada bahawa niat berpuasa. Thumma atana yawman akhar, Nabi jumpa lagi aku pada hari yang lain sebab Nabi ada 9 buah rumah. Ini giliran Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqulna udiya lana haisun, aku diberi satu makanan seperti apa, sup. Faqala arinihi, tunjukkan kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman, aku sudah berpuasa. Nabi berbuka. Fa'akala, rawahu Muslim. Maka ulama menyatakan puasa sunat boleh berbuka. Sebab apa Nabi berbuka? So perbuatan Nabi itu menunjukkan kepada masyru'iyah dan kesahihan. Karena Nabi, kaedahnya Nabi tidak akan melakukan benda yang haram. Hasya lillah, tidak akan berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan dia, boleh tak kalau kita sampai asar kita tak makan, kita nak niat puasa? Maka dalam mazhab Syafi'i ada muqabil asar menyatakan sah berpuasa walaupun dah lepas zuhur. Namun mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal muktamad, pendapat muktamad mereka, kalau kita katalah kita tak makan sampai ke sebelum maghrib pukul 7. Kemudian kita teringat, "Uish, aku tak makan lagi ke?" Mengikut mazhab Hanbali boleh berpuasa sunat lagi. Tapi jangan melakukan perkara-perkara yang menafikan puasa lah, dah bersetubuh, makan, minum, tak boleh lah. Ini maksudnya dia memang macam puasa. So ini di antara rukhsah yang boleh kita ambil walaupun dia adalah mazhab Hanbali, tapi adalah qaul, adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Unik tak? Ini perbahasan para ulama. Maka ulama bincang lagi kaedah hal idza syara'a fil nafli, apabila seorang itu melakukan ibadat sunat, adakah yalzamu itmamuhu, adakah wajib dia sempurnakan? Khilaf di antara fuqaha Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Syafi'i kata tidak wajib berdasarkan hadis-hadis sedemikian rupa. Hanafi kata apa? Wajib sempurnakan sebab Allah Taala berfirman, la tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan kamu. Jadi siapa-siapa yang buka puasa sunat di sisi Hanafi kena qada balik. Allahu akbar. So kita tengok di sini mazhab Syafi'i lebih aisar, lebih mudah, lebih kita senang mengikutinya. Okey, hadis kita baca banyak dah. Ada siapa nak tanya sebelum kita masuk bab sahur pula, kelebihan sahur? Rawahu Muslim. Ada siapa nak tanya? Sebentar kita buka soal. Ada Ustaz? Okey. Kalau seorang itu ingin puasa sunat tapi terlupa niat waktu malam sampai pagi baru dia teringat nak niat dan tidak boleh. Kalau puasa sunat boleh sahaja, tidak ada masalah. Okey. An-naflu awsa'u minal fardi. Ibadat sunat ini lebih luas kemudahannya daripada fardu. Fardu dia sempit sebab dia sikit. Jelas ha? One. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya kita ambil 5 minit untuk kita rehat bercakap. Kita ambil soalan dulu untuk kita sambung hadis seterusnya. Silakan. Setakat Ada ni soalan? tak ada lagi soalan Ustaz. Setakat ni tidak ada soalan lagi ada Facebook. Tak ada soalan lah. Mereka hanya mendengar sahaja. Faham. Kenapa mereka menjadi pendengar? Ya Allah. Baik.
Hadis terusnya an Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Hadis ini sangat penting untuk mengemukakan satu benda yang sangat baik. Cepat-cepat buka puasa, takut kita lewat makan tak bagus ya. Sentiasa orang ramai mendapat kebaikan. Syarat dia selama mana mereka memperawalkan buka puasa. So kalau kita terlewat pun tak sengaja tak apa. Tapi kalau boleh dah azan secara yakin, kita buka puasa supaya kita makan lebih awal dan itu lebih baik untuk tarawih kita. Makin lambat, kalau kita buka lambat makin mengantuk, akhirnya tarawih kita terluput. Jelas ya? وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل, ini hadis kursi, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra, orang yang paling dikasihi oleh aku, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang paling cepat membuka puasa. Hadis ini tengok bawah riwayat siapa ni? Tirmizi. Riwayat Tirmizi. Wa an Anas bin Malik, hadis dhaif isnadul dhaif. Isnadul dhaif. Ya. Tak kuat lah, tapi fadilat tak apalah, insyaAllah khairan. Kemudian wali tak nampak. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, muttafaqun alaih. Bersahurlah kerana pada waktu sahur itu ada barakat, ataupun pada makanan sahur itu ada barakat. Jadi ada dua tafsiran, as-suhur dan as-sahur. So as-sahur ni waktu sahur, suhur tu makanan sahur. So waktu itu memberkat, makanan pun berkat. So kita kena bersahur walaupun dengan minuman air, walaupun sebiji tamar dan kurma. So ini di antara fadilat. Dia nak menunjukkan kepada kita bahawa ibadat Islam ini bukan ibadat songsang. Ibadat Islam ini dia ada mukaddimat yang baik, dia ada iftar dia ada suhur dia. Dia bukan ibadat yang menyiksa diri, tapi dia preparation dia sangat bagus untuk seseorang itu melakukan ibadat. Sehingga dikritik oleh Rasulullah ataupun Rasulullah tidak suka seseorang itu dalam bentuk inilah yang kita faham, orang yang tidak bersahur. Kerana sahur ini sangat penting. Wa an Salman ibn Amir al-Dhabi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. Paling banyak 3 saja, lebih sangat. Siapa yang berbuka puasa dalam berbuka puasa dengan 1 tamar ataupun 2 atau 3, jangan lebih, sebab lebih itu memudaratkan ya. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in, kalau tak jumpa buah tamar, minum air, itu lebih baik. Fa innahu tahurun, kerana ia bersih dan membersihkan. Rawahul khamsah wa sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Poin yang menarik di sini ialah bagaimana kefahaman kita berbuka ini ialah untuk kesihatan. Sebab tu tak boleh, Nabi tak suruh makan tamar banyak sangat. Tamrin 1 tamar pun okey dah, 2, 3 okey lah. Sebab kata ulama perubatan, benda yang sedikit memberi manfaat tapi boleh jadi banyak memberi kemudaratan. So tamar ini dalam bijian yang sedikit, kuantiti yang sedikit bagus, tapi yang bila orang dah mula makan sampai kerap sangat, itu yang tak bagus. So bukan salah pada buah tamar, salah dalam teknik kita makan buah tamar. Kalau tak jumpa buah tamar, maka berbukalah di atas minuman air kosong. Kita tahu molekul air kosong ni sangat baik. Air yang kita minum, tak kira lah mineral dan sebagainya, itu adalah sunnah yang sangat baik. Kerana dia adalah air yang bersih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali faqala, ini bab hadis melarang kita puasa 2 hari berturut-turut tanpa bersahur dan berbuka puasa. Dan ini hanya berlaku kepada aulia saja. Adapun kita orang awam tak perlu, Nabi pun larang, kita jangan buat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada qiraat lemah wa an Abi Hurairatin, tapi tak dibacalah ya. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wisali, anil wisali, Nabi melarang berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa bersahur dan juga makan buka puasa. Faqala rajulun minal muslimin, berkata salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa berturut-turut tanpa berbuka.
Apa jawapan Nabi? Wa ayyukum mithli. Siapa yang sama dengan aku? Bukan takaburan nak cerita bagi hakikat. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku duduk di sisi Tuhan aku, dia bagi makan dan minum. Ini. Makanan yang rohani yang luar biasa sampai Nabi tak lapar. Falamma abau ayyantahu anil wisal wasala bihim yawman thumma rawul hilal faqala law ta'akhkhara hilal lazidtukum. Kal munakkil lahum hina abau ayyantahu muttafaqun alaih. Bila mereka enggan kumpul sebagai kumpulan ini untuk berhenti daripada wisal, mereka pun teruskan puasa wisal sehinggalah mereka menampak hilal. Kalaulah dia kata apa, semangat kuat, kalau hilal lagi lewat, kami akan tambah lagi puasa. Mereka ni macam degil akan munakil lahum haina abau ayat tahu. Mereka tak mau berhenti. Semangat dalam ibadat. Hebat luar biasa para sahabat baginda SAW. Semangat untuk beribadat yang tak nak buka puasa. Ajaib yang sebab itu kita tidak akan sama dengan mereka. Wa anhu wa an Abi radhiyallahu taala anhu, ini adab dan etika berpuasa, adab dan etika berpuasa. So kita minta rest 5 minit boleh tak? Ambil angin sikit. Boleh insya-Allah. Cuma ada beberapa soalan Ustaz, kita nak jawab berapa? Silakan saya jawab. Okey Ustaz jawab Ya. Ada hadis meriwayatkan Nabi melakukan wisal. Ya, ini dipanggil khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhaskan kepada Nabi saja. So dalam kaedah usul fiqh, apabila dikhaskan kepada Nabi, Nabi saja mampu, dia tidak boleh diamalkan oleh orang Islam. Kerana itu merupakan satu kapasiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita tak boleh ikut yang tu. Itu tidak dinamakan sebagai sunnah. Itu namanya khususiat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sejak balik saya tidak pernah menggantikan puasa yang ditinggalkan. Bagaimana untuk menggantikannya? Saya lupa jumlah yang ditinggalkan. Umur saya sekarang 24. Balik 14. Jadi 10 kali 30, 10 kali 30, 10 kali 30, 300 hari untuk sahabat mengqadakannya. Ganti sikit-sikit, tidak ada masalah. InsyaAllah 10 tahun habis semula. InsyaAllah. Buatlah sebulan 3 kali 12, 36, 10 tahun. InsyaAllah habis. Apakah waktu paling afdal untuk bersahur? Iaitu mungkin 50 minit, setengah jam sebelum subuh. Ya, tapi waktu sahur dah bermula tengah malam. Pukul 1 pagi dan kalau kita bersahur, dah boleh dapat pahala sahur. Sebelum itu tak dapat pahala sahur. Ya. Melewatkan haid boleh dengan izin doktor dan niat yang baik. So kalau doktor kata tak ada apa-apa masalah, boleh ambil pil untuk melewatkan haid, menyempurnakan puasa Ramadan penuh. Kalau soal itu ingin berpuasa sunat tapi dia lupa niat malam sampai itu pagi itu baru dia nak puasa, dia tidak minum. Bolehkah dia berpuasa? Sudah saya jawab. Okey. Boleh dia berpuasa. Ada soalan lagi? Kalau tak ada kita rehat dalam 5 minit lah. Baik. Kita akan rehat dalam 5 minit. Tidak lagi kita bersambung semula.
video punya suara saja. Bismillah. Kita masuk dalam bab etika berpuasa. Wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Okey, kita jawab soalan dulu. Adakah wajib mengganti puasa yang telah orang meninggal dunia? Jika wajib, siapakah yang paling afdal? Ya, wajib mengganti puasa mereka yang ada kemampuan, kemudian tidak menggantikannya dengan fidyah ataupun qada. Siapa-siapa pun boleh, tak ada istilah afdal. Orang yang dekat dengan dia. Nak upah orang pun boleh untuk puasa dengan izin kita. Adakah fidyah juga perlu dibayar tak? Dia ada choice, alternatif, sama ada nak bayar fidyah ataupun boleh qada. Tak ada masalah. Boleh pilih yang satu lah. Ada duit banyak, bayar fidyah. Ada kekuatan puasa untuk si mayat. Okey, itu dalam mazhab Syafi'i. Kita sambung lagi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Rawal Bukhari wa Abu Daud. Lafzul Abu Daud. Siapa yang tidak meninggalkan penipuan, pendustaan, ini pemalsuan, saksi ya. Ini golongan yang selalu mengubah fakta dan beramal dengan penyaksian palsu dan kejahilan terhadap benda tersebut. Allah Ta'ala tidak akan terima puasa dan segala amalannya dalam ibadat puasa. So ini sebagian ulama istimbat kepada pemimpin-pemimpin yang menipu rakyat. Dan itu satu benda yang biasa, mengambil hak rakyat, duit rakyat dan sebagainya. Puasa mereka tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. So ini satu benda yang bersifat korupsi, ya. Pemalsuan, semua pemalsuan yang dipanggil skema, duit dan seumpama dengan dia termasuk dalam perkara ini. Baik. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasul, ini hadis yang sangat menarik ya perbincangan dia. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, Nabi pernah mencium salah seorang isterinya wa wasaimun, dalam keadaan dia berpuasa. Wa yubashiru, dan pernah berasmara dengan isterinya wa wasaimun, dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu amlakukum bi irbi, orang yang paling menjaga hawa nafsunya, jadi tidak ada masalah. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim, lafaz adalah kepada Muslim. So kalau kita makruh, untuk Nabi tidak ada masalah sebab Nabi mempunyai kekuatan mengawal diri, tidak seperti kita. Wa zada fi riwayatin fi Ramadan wa an Ibn Abbas fi Ramadan, disebutkan riwayat yang lain fi Ramadan, itu wa wasaimun fi Ramadan gitu. Wa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini masalah yang boleh kita kiaskan kepada masalah derma darah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun, Nabi pernah berberkam dalam keadaan Nabi berihram, itu melakukan haji atau umrah. Wahtajama wa huwa shaimun, Nabi pernah berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Rawahul Bukhari. So di sini menunjukkan Nabi ada kekuatan, maka tidak ada makruh. Cuma kita yang makruh sebab bila kita berbekam keluar darah, kita letih, maka di sini kita istimbatkan derma darah termasuk di dalam perkara yang memakruhkan ya. Melainkan kalau kita kuat ataupun ada keperluan di sana seperti hospital memerlukan darah yang banyak, kita boleh derma kerana kita nak selamatkan nyawa orang lain. Di situ kita telah fatwakan sah ataupun tidak makruh menderma darah dalam keadaan diperlukan oleh hospital. Rawal Bukhari ila Tirmizi wa Sahih Ibn Ahmad Ibn Huzaimah wa Ibn Hibban. Saya nak tunggu bawah jap, nak ambil charger. Bateri nak habis lah. Cepat bateri nak habis, tadi banyak. Tunggu jap Syekh. Ya. Boleh Ustaz, insya-Allah kita tunggu.
Okey. Kita sambung balik. Bateri Boleh, pun dah Ustaz. ada. Ini hari yang pertama ya, Rawal Bukhari. Wa an Shaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala afṭara al-hājim wal mahjum rawahu al-khamsah ila Tirmidzi wa sahahu Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Semua tokoh-tokoh ulama hadis yang hebat ya. Di mana Nabi pernah bertemu seorang lelaki di Baqi'. Kita tahu Baqi' kawasan dekat Masjid Nabi. Nah, dia sedang berbekam di bulan Ramadan. Nabi kata batallah puasa orang yang membekam dan orang yang berbekam. Hajim itu tukang, mahjum itu adalah orang yang dibekam. Maka ulama kita menghuraikan apa? Mimbab mubalaghah. Maksudnya perkara ini akan membawa kepada batal. Bila kita letih tak larat kita makan. So ini ma ya'ulu. Jadi Nabi menyebut sebab, Nabi menyebut musabab tapi dimasukkan adalah sebab. So perkara ini ma ya'ulu ila perkara yang membatalkan, tapi bukanlah batal puasa. Ini ditakwilkan oleh ulama Syafi'i. Okey, sekarang ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan. Perbincangan kita menarik. Ya. Kalau saya katakan kalau ada keperluan oleh hospital, misalnya perlukan darah untuk selamatkan nyawa, diharuskan kerana makruh gugur bila ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, hospital pun tak mau, hukumnya makruh. Jelas kan, Syekh? Isteri saya hamil dalam dan setelah melahirkan mungkin akan menyukai anak dengan hukum puasanya. Kalau dia tak larat, maka dia boleh berbuka puasa dan qada pada hari-hari yang berikut. Sama ada tak larat tu untuk badan dia ataupun untuk kandung anaknya untuk menyusu, dia perlukan makan dan tenaga, maka dua-dua dia boleh berbuka puasa. Okey, boleh terus. Kalau tak ada kita pindah hadis. Okey. Berapa banyak hadis Nabil? Cuba tengok. Kita turun ke bawah. Okey, turun. Aja nak tengok aja. Sampai sebab apa ni? Dia tak banyak bab lah, tak usaha banyak lah. tatawuk ni dia banyak. Dia tak banyak dah. Yang bab kitab siam tu tak banyak dah, Ustaz. Alhamdulillah, kita bacalah setiap kali kita mampu, insya-Allah. Qala wa an Anas bin Malik qala radhiyallahu ta'ala anhu qala awwalu ma kurihatil hijama lis-sha'im anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa sha'imun famarra bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhani thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-sha'imi. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa sha'imun rawahu Daruqutni wa qawwahu. Ini menunjukkan bahawa tidak batal sama ada hadis yang tadi dimansuhkan ataupun ditakwilkan. Di mana Anas berkata satu perkara yang awal sekali yang makruh berhijam kepada orang berpuasa, peristiwa yang berlaku kepada Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Lalu Nabi tengok, Nabi kata batal dua orang ini. Orang yang berbekam dan orang yang membekam. Tukang dan orang yang buat. Kemudian beberapa tempoh Nabi merusuhkan boleh kalau tak menjejaskan puasa, kalau tak letih maka boleh berbekam. Okey. Dan Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini juga berbekam dalam keadaan dia berpuasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar. So jelas hadis ini ya. Jelas. Terusnya wa an Abi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bab yang sangat bagus, ramai orang tanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimmu shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu muttafaqun alaih. Siapa yang lupa dan makan
dalam keadaan dia berpuasa, dia makan atau minum, sempurnakanlah puasanya kerana itu direzeki yang oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk makan dan minum. Subhanallah. Jadi kalau kita muttafaqun alaih, kalau kita termakan, tidak sengaja hilang ingatan ketika tersebut, maka dimaafkan, maka teruskan. Itu adalah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Walil Hakim, riwayat Hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan, siapa yang berbuka puasa dalam keadaan lupa di bulan Ramadan, fala qada alaihi, tidak ada qada ke atasnya. Dan tidak ada kafarah, wa huwa sahihun, dan dia adalah sahih. Jelas hatta kalau dia bersetubuh pun tidak kena kafarah dan tidak batal puasa. Apakah doa paling afdal ketika berbuka puasa? Sebagainya hadis dhaif, tapi kita bacalah apa yang kita warid. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizq aftarna akala ta'amul akbul abrar ila akhirih. Jadi ada hadis yang lain dan juga riwayat yang lain juga berdoa. Jadi kita amal apa yang mudah kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qai'u fala qada'a, siapa yang termuntah tak perlu qada, yang qada saja muntahkan diri, sebab tak tahan lawyer kita muntahkan. Fala qada alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada, siapa yang sengaja memuntahkan dia kena qada, wajib. Kerana dia tertelan ayat muntah sikit masuk ke dalam perut balik. Rawahul khamsah wa alu Ahmad, dikata hadis ini ma'lul, lemah, wa qawahu Daraqutni, khilaf di antara ulama hadis ini. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadana fasama hatta balagha qira'al ghamim fasama an-nas ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء ba'dal asri fashariba, rawahu Muslim. Hadis yang begitu panjang ya daripada Jabir, satu ketika Nabi keluar pada hari pembukaan Mekah ke Mekah pada bulan Ramadan. Ketika itu bulan Ramadan, kita tahu sejarah Nabi membuka Mekah dalam keadaan puasa Ramadan, dan Nabi puasa sampai ke tempat di Qura Al-Tamim. Nabi manusia pun terus berpuasa. Kemudian Nabi nak tunjuk boleh buka puasa, Nabi minta ayak, Nabi tunjuk tinggi-tinggi sampai orang pun tengok dia. Nabi minum. Faqih lahu ba'da zalika inna ba'dhan nas qad sama faqala ulaika al-usah. Sahabat berkata depa tak buka puasa juga, depa terus nak puasa. Nabi kata mereka ni engkar perintahku, mereka ni engkar perintahku. Ulaika al-usah. Jadi kalau kita tak larat, point dia boleh berbuka puasa, jangan bebankan diri. Wa fi lafdhin faqila lahu innan nasa qad syaqa alaihim siyam. Riwayat yang lain menyebutkan sebagian mereka itu tak larat nak berpuasa. Wa innama yanzuruna fi ma fa'alta, mereka tengok apa yang Nabi nak buat. Maka bila Nabi kesian kat depa, Nabi minta satu gelas ayak, Nabi minum. Selepas asar ba'dal asri fashariba, maksudnya ada 2 jam lagi Nabi buka juga, sebab orang dah tak larat dah waktu perang. Waktu tak perang tapi waktu yang getir. Seterusnya wa an Hamzah Ibn Amr al-Aslami annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala siyam fi safar. Kata Hamzah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dapati aku mampu berpuasa ketika mana musafir. Fahal alayya junah, tak apakah aku buat macam tu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi, rawahu Muslim. Dia adalah sedekah, lesen sedekah daripada Allah. Siapa yang ambil rukhsah Tuhan, Allah tak, itu adalah benda yang baik. Siapa tak nak ambil, dia nak puasa juga, dia ingin berpuasa, tak salah baginya. Tapi orang yang ambil rukhsah itu lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, seterusnya. Wa asluhu fil muttafaqi min hadithi Aisyah anna Hamzah ibn Amr wa sa'ala
Ini contoh hadis daripada Aisyah dan Hamzah dan bertanya tentang peristiwa tersebut. Okey, terusnya. Wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala rukhisa li syaikhil kabir ay yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada alaihi rawal Daraqutni wal Hakim wa sahahu. Ini ramai orang tanya. Diberi rukhsah kepada orang tua yang besar 65 tahun ke atas kata berpuasalah untuk dia berbuka puasa dan ganti dengan fidyah. Ini baru ganti fidyah. Kalau orang mengandung beranak tak ada ganti fidyah apa, puasa dulu, qada dulu, lepas tu baru fikir pasal fidyah. Maknanya dia kalau dia tinggal tahun ni tak buat tu fidyah. Tapi dia tidak ada fidyah, tetap kena qada berlainan dengan orang tua. Jadi dia kena bayar fidyah setiap hari satu orang miskin RM5 kali 30 RM150, maka tidak ada qada lagi. Jelas ha? Kita berhenti perkara apa, Syekh? Jam 10 Ustaz. 10 ha? Baik. Ada rasa ada berhenti 9.45 tu kita buka soalan tu ya. Okey, boleh insya-Allah Ustaz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad dan bercakap, aku dah habis, lingkup dah aku wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku menjimai isteri aku bulan Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'ti qabatan, kamu boleh bebaskan hamba tak? Qala la, dia ni orang miskin. Aku tidak ada. Faqala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'an, kamu nak bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut? Tak ada, tak mampu. Faqala la fahal tajidu ma tut'imu miskinan, kamu mampu tak bagi orang 60 orang miskin makan, satu orang RM5 kali 60 dah berapa dah? Ya, qala la thumma jalasa, dia duduk, fa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 'araqin, satu bungkusan daripada tamar dah yang besar, fihi tamrun, faqala tasaddaq bihadha, sedekahkan benda ini. Faqala a'ala afqara minna, ada lagi ke orang yang paling miskin daripada kami? Fama baina labataiha ahli baitin ahwaju ilaihi minna, tak ada lagi di antara bumi Madinah ni yang lebih miskin daripada aku yang memerlukan tamar ini. Nabi SAW, Nabi pun ketawa tengok melihat gelagat sahabatnya, hatta badat anyabuhu, sampai nampak gigi gerham. Thumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak, bagi makan kepada ahli keluarga kamu. Subhanallah, ini rahmah adalah konsep rahmah Rasulullah SAW. Ini diberikan kepada seorang sahabat, ni tak diberikan kepada kita. Seterusnya, rawahu tak nampak lah. Rawahu sab'ah. Okey. Lafzul Muslim wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Ummu Salamah, dua isteri Rasulullah SAW. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Nabi satu ketika pernah waktu subuh Nabi berjunub daripada bersetubuh, tak mandi lagi. Nabi mandi dan Nabi berpuasa. Ini satu kaedah yang meringankan beban. Ramai orang tanya soalan ni sangat tanya. Batal tak batal, dan seumpama dengan tak batal. Okey. Kalau kita mandi wajib pun waktu siang, tidak membatalkan puasa kita. Zada Muslimun, Muslim kata apa fi hadis Ummi Salamah, wala yaqdi, tak perlu qada. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tadi persoalan tadi, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, siapa yang mati dia masih ada puasa, digantikan oleh ahli keluarganya. Muttafaqun alaih. Nampak jelas digantikan oleh ahli keluarganya. Ini yang mampu qada, dia tidak sempat qada. Adakah niat puasa 6 bulan Ramadan boleh kekalkan puasa qada? Niat puasa qada, insya-Allah puasa 6 dapat serentak. Niat puasa qada. Niat puasa qada. Habis dah? Habis. Subhanallah. Kita capai target lagi ke? Capai target, alhamdulillah. Cuma untuk satu bab dulu Ustaz. Lepas tu baru kau minta tahu. Ya, dah habis dah. Kita baca sikit baru kita buka soalan. Ana pun letih. Qala babu shaum at-tatawwu' wa ma nuhiya an shaumi, bab puasa sunat dan apa yang terlarang daripada puasa-puasa yang selepas Ramadan ini. An Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah, boleh tak puasa pada yaum Arafah? Boleh untuk kita yang tak pergi haji lah. Qala yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah,
menghapuskan dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. Wasuila an siyami yaumi Asyura, puasa Asyura, faqala yukaffiru sana al-madiyah, tahun lepas saja dosa diampunkan. Wasuila an saumi yaumil isnain, puasa hari Isnin pula, qala dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari aku dilahirkan, wa bu'ithtu fihi, aku dibangkitkan insyaallah pada hari kiamat, au unzila alayya fihi, ataupun pada yang diturunkan ke atasku wahyu, hari Isnin juga. Qala wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana ka siyamid dahri, rawahu Muslim. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 Syawal, mana-mana pun tak apa, tapi yang paling terbaik ayat kedua tu dah niat dah, tapi tak apalah, dia kena sebulan, dia dapat pahala seperti pahala puasa setahun. Wa an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalikal yawm an wajhin nar 70 kharifan, muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Siapa yang mana tidak ada hamba yang berpuasa pada satu hari di jalan Allah, berperang melainkan Allah jauhkan daripada 7 ganda dalam 70 kali ganda dalaman terbakar. Dah hilang dah ni. Kena turun bawah sikit. Okey, muttafaqun alaih. Dijauhkan daripada api neraka, subhanallah, 70 longkang itu dalam. Siapa yang mana berpuasa di jalan Allah. Muttafaqun alaih wa lafdhu Muslim. Seterusnya, jika orang tidak makan ubat, bagaimana untuk ingin berpuasa? Makan sebelum sahur dan makan selepas maghrib. Itu cara kaedah doktor bagi. Tapi kalau dia tak boleh juga, kalau perlu, tak ada kematian ataupun sakit teruk, maka dia boleh terus berpuasa. Kalau berlaku, buka puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aitu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Nabi Muhammad SAW berpuasa sehingga kami kata Nabi tak pernah berbuka, dan Nabi berbuka sehingga kami kata tidak pernah berpuasa. Kami melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan. Tidak pernah Nabi menyempurnakan puasa sebulan melainkan di bulan Ramadan. Itu. Dan aku tidak pernah melihat pada satu bulan yang lebih besar puasanya di bulan Sya'ban. Sya'ban yang Nabi puasa paling banyak. Okey. Jika ada bulan Ramadan kita panggil diistiqamah puasa, apa hukumnya? Harus tidak membatalkan puasa. طيب. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. Ini puasa sunat. Nabi mengarahkan kami berpuasa setiap bulan 3 hari. 13 wa 14 wa 15, 13, 14, 15. Ini ayamul bid, bulan putih, boleh tengok bulan 12, 13, 14 itu. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjaha shahidun illa bi idnihi, muttafaqun alaih wa lafdhu Bukhari wa zada Abu Daud ghaira Ramadan. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa dalam keadaan isterinya masih ada di sisinya, tidak mengizinkan, melainkan isteri yang mengizinkan baru dia boleh puasa sunat. Ini di atas satu benda yang penting dilihat oleh wanita. Nak puasa apa tanya suami dulu. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Okey, seterusnya. Wa an Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Benarkah jika najis keluar separuh terputus, separuh masuk ke dalam dubur, membatalkan puasa? Ya, mazhab Syafi'i itu boleh membatalkan puasa. Mereka dharat seperti buasir itu dimaafkan insya-Allah. Yang ulama menyatakan tidak batal. Okey. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahai siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahri, muttafaqun alaih.
Iaitu Nabi melarang berpuasa sunat iaitu 2 hari, hari raya Aidilfitri dan hari raya haji. Wa an Nusaybah al-Hudhali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyamut tashriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah rawahu Muslim. Ini hadis kita hari yaumut tasyrik nanti insya-Allah musim haji nanti hari makan, hari minum dan hari berzikir. Jangan kita terlampau kalut sangat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha wa ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadiya rawal Bukhari. Tidak ada ringankan kepada hari tasyrik tahun ini dengan mereka ni berpuasa melainkan mereka ni illa lam yajid, tidak mendapati binatang untuk dikorbankan sebagai tebusan kesalahan dalam haji. Wa Nabi radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tahtasu lailatal jumu'ah, jangan khususkan Jumaat untuk berzikir biqiyamin min baini layali. Jangan buat macam tu, jangan kita cuba mengkhususkan puasa di bulan hari Jumaat ya. Wala tahtasu yaumal jumu'ah, jangan khususkan hari Jumaat biqiyamin min baini al-ayyam, iaitu pada hari Jumaat kita berpuasa, bahawa ni hari-hari yang lain illa an yakuna fi shaumin yasumu ahadukum rawahu Muslim, melainkan iaitu dia melihat seseorang itu berpuasa. Mana tadi? Illa an yakuna fi shaumi yasumu ahadukum. Kalau benda tu dah dia memang buat puasa macam tu, dia dah terbiasa macam tu, tengok keadaan dia. Dia boleh tak boleh. Kalau tak boleh kita buka, kalau boleh kita teruskan. Baik. Seterusnya, wa an Abi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila puasa gelar koma yang perlukan sesa minum? Kalau tak boleh juga, doktor kata macam tu, buka puasa dan bayar fidyah. Tapi kena betul-betul jujur dan amanah lah, okey. Wa an Abi radhiyallahu, apakah hikmah sebagainya hukum puasa seperti sahaja lain? Untuk penyucian hati. Penyucian hati. Puasa ni adalah alat yang paling menyucikan hati. Baik, wa an Abi radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tasafa Sya'ban fala tasumu rawal khamsah wastankar Ahmad, siapa yang mana dah cukup 15 hari Sya'ban jangan puasa lagi, simpan tenaga untuk puasa. Tapi Ahmad tak setuju. Imam Ahmad istankarahu, dia kata sah, tidak makruh. Seterusnya, wa anis Samma binti Busrin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yauma sabti, jangan berpuasa pada hari Sabtu illa fi mafturida alaikum, melainkan puasa wajib qada dan sebagainya. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a ainabin aw 'uda syajaratin falyam dhuha rawal khamsah wa rijaluhu thiqah wajaluhu thiqat illa annahu muttalibun waqad angkarahu Malikun wa qala Abu Daud huwa mansukhun. So hadis ini sangat penting, jangan puasa hari Sabtu melainkan qada. Jangan buat kerja yang mana melemahkan kita lah, ya. Itu poin dia daripada hadis ini. Baik, seterusnya ada apa hadis lagi? Dan last. Babu tatawwu tu dan bawa babu Kita Ramadan. habis. Yang pasal zihar tu kan. Dia jawab dah. Qala wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aktsara ma kana yasumu min al-ayyam yaumus sabti. Tempat yang paling banyak berlakunya puasa pada hari Sabtu dan yaumul Ahad. Kerana yaqulu innahuma yauma 'aidil musyrikin, itu hari raya Aid kepada musyrikin. Wa ana uridu an ukhalifahum, aku inginkan bercanggah dengan mereka. Akhrajahu al-Bukhari an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa hadha al-lafz. So kita kena check tengok. So ini satu benda yang sangat penting untuk melakukan istinbat hadis seperti makbul. Yang mana noh? Ulang poin hadis mana?
Nanti ada rakaman kot. Okey, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha saumi yaum Arafah bi Arafah. Tak boleh kita kalau berhaji tak boleh puasa pada tanah Arafah. Kalau kita di Malaysia boleh. Rawahu al-khamsa rawi Tirmizi wa sahih Ibnu Huzaimah wal Hakim wa istakar Uqaili. Baik. Nabi melarang kita berpuasa hari Yaum Arafah. Takut hilang penat tenaga, tak banyak berdoa di pada Arafah. Hadis yang terakhir wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shama man shama al-abada muttafaqun alaih. Jadi kena Nabi menyebutkan tidak sah puasa bagi mereka yang puasa selama-lamanya untuk untuk kita punish. Tak elok puasa macam ni sebab takut kita mudaratkan diri. Tapi nak digalakkan tu cara lain lah. Tapi ini merupakan satu benda yang sangat penting. Kita mengetahui waktu kita boleh berpuasa, insya-Allah kita dapat melaksanakan dengan baik. Wali Muslim an Abi Qatadah bilafzin la shama wala aftara. Tak sah puasa dan tidak sah tidak boleh membuka puasa. Apakah hukum orang berkumur tapi bila berkumur terlekat di dalam mulut? Komok lagi lah. Kalau tak nampak dan tak sengaja itu dimaafkan insya-Allah. Baik, seterusnya. Tak ada apa soalan. Kita dah habis dah buat puasa. Alhamdulillah. Selesai kita buka soalan saja. Terima kasih semua. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita buka soalan lagi untuk Nah, kita buka soalan di ya. Facebook ada. Okey, silakan. Kalau melihat kepada di Facebook ni memang tidak ada soalan lagi Ustaz. Okey. Jadi mungkin Ustaz boleh buat sedikit khulasah berkenaan Ramadan dah mendekat ini kan. Jadi ataupun sedikit nasihat dan teguran apa yang kita buat dalam menghadapi Ramadan kita pada dah tidak lama lagi ni, insya-Allah mungkin Ustaz sedikit teguran dan nasihat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan yang penuh semangat. Cuba baca Quran sebaik mungkin, baca hadis, baca sirah, baca buku-buku yang memotivasikan kehidupan kita. InsyaAllah, dan pelajarikan hukum ilmu syariah dan ilmu aqliyah dan naqliyah supaya kita menjadi satu anak bangsa yang berguna kepada negara kita. So ini satu benda yang penting untuk pelajar-pelajar yang ingin belajar ilmu hadis, biasakan diri dengan menolong orang insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua, kepada Ustaz Ashraf, kepada semualah yang terlibat dalam program ini. Apa-apa yang kurang saya mohon maaf, saya agak keletihan, tapi kita cuba yang sedia upaya untuk membaca semua hadis yang berkaitan dengan puasa. Alhamdulillah tamat. Kita harap semua dapat manfaat. Dan kalau ada apa-apa saya tutup di sini dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada apa-apa daripada pihak penganjur, silakan. Ustaz, tiba-tiba ada lagi soalan. Ya. Ustaz, kalau seorang lelaki itu terkeluar air mani itu batal? Ya, kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja seperti tidur tidak batal. Ya. Okey, dan mungkin ada lagi satu soalan Ustaz. Itu berkenaan penggunaan inhaler ketika berpuasa. Bagaimana dari sudut pandangan para ulama Syafi'iyah dalam ya, ulama Syafi'iyah berpandangan ia adalah batal, mu'tamad, tapi saya beri cadangan sangat bagus iaitu puasa fidyah pun banyak. Jadi dia buat dua-dua insya-Allah. Mana dia pergi puasa hari itu, tetap dia banyak duit. Dia gabung dua ibadat macam tayammum dengan wuduk. Jelas? Jelas. Ada lagi soalan? Tu Ustaz. Tidak batal. Kalau keluar air mani barulah batal, tapi kalau itu hukumnya haram, tidak membatalkan puasa. Ya. Nampaknya tidak ada lagi soalan. Peserta kita berapa di Facebook? Peserta berapa? 40 lebih. Okey, semua student kah? Campur.
Ada orang luar, ada dalam. Nah, kalau di studio ni ada dalam 10-15 orang. Alhamdulillah Ahmad, saya ucap tahniah pada pihak masjid. Mudah-mudahan kita dapat lagi bersama insya-Allah pada masa akan datang secara fizikal ataupun seumpama dengan dia insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Fadil Ustaz atas pencerahan dan juga perkongsian kita pada malam ini berkenaan Babus Siyam min Kitabi Bulughul Maram daripada Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan insyaAllah bertemu pada masa akan datang. Segala kekurangan daripada pihak kami mohon maaf dan diharapkan semua dapat memaafkan kekilafan kami yang berlaku sepanjang perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kami pihak majlis mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak pada yang tidak lama lagi ini. InsyaAllah kita akan bertarawih pada hari Isnin, dan semoga kita semua amalan kita pada hari berpuasa ini kita terus beristiqamah dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi mengharapkan pahala dan juga ganjaran akhirat kelak insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, jazakallahu khairan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi